Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aikal bin Halim, merupakan pelajar tahun 2 untuk subjek BNR 35603 Electrical Machine untuk section 1. Hari ini saya nak menerangkan tentang DC motor, type of DC motor and application of DC motor. Okey, ini merupakan gambar rajah untuk DC motor. Okey, DC motor lebih dikenali sebagai direct current motor. Merupakan simple DC motor use a stationary set of magnet in the stator and coil of wire with current running through it to generate an electromagnetic field aligned with the center of the coil. Okey, DC motor ni dia ada beberapa lapisan casing dia. Ni casing luar, ni casing luar. Okey, lepas tu dia ada permanent magnet, winding core apa ni untuk mengenerate electromagnetic field. Okey, dan ni rotor sebagai fungsi bergerak, motor ni bergerak, rotary. Okey, ni sebagai stator. Okey, dalam motor ni dia ada stator, rotor dan coil of wire untuk generate current dan electromagnetic. Okay. One or more winding of isolate wire are wrapped around the core of the motor to concentrate magnetic field. Okay, Cooper ni dalam ni dia melilit dalam ni, dia fungsi dia untuk menghasilkan magnetic field. Okey, kita masuk pada type of DC motor. Okey, yang pertama ni permanent magnet DC motor. Kalau kita boleh lihat bentuk dia, kegunaan harian kita, nampaklah benda ni. Okey, dia ada stator dalam ni, magnet. Yang dalam ni kita ada tadi core, wire, copper semua tu yang dililit dalam tu. Okey, lepas tu kita ada coil, kita ada brush, kita ada commutator dan shaft. Shaft ni fungsi dia sebagai rotor. Okey, series DC motor dia lagi besar. Series DC motor ni selalunya series DC motor ni kegunaannya dalam industri macam jentera berat memang besar. Alat series DC motor ni dan lagi rumit berbanding dengan permanent magnet ni. Okey, shunt DC motor ni dia sama macam untuk macam permanent magnet DC motor, tapi dia lagi besar daripada permanent magnet ni. Lepas tu dia ada macam bentuk begini kat tepi dia. Ni casing dia, stator. Ni stator dia. Okey, ni armature winding. Armature winding ni yang ada lilit dengan core ni. Dia ada armature winding, dia ada armature core. Okey, hadapan dia ni ada brush. Lepas tu shaft sebagai pemusing dia dan commutator. Okey, ini pula compound DC motor. Compound DC motor dia nampak sama macam permanent magnet. Ni casing dia. Okey, kita masuk pada circuit diagram of DC motor. Okey, bentuk untuk shunt DC motor ni dia simple. Dia ada armature,
dia ada shunt field, dia ada DC supply. Okay, DC supply ni kita sebenarnya tak boleh menggunakan AC untuk hidupkan mesin DC. DC hanya menggunakan supply daripada DC, dan AC tu kena convert kepada DC dululah untuk menghidupkan motor DC. Okay, yang kedua ni series DC motor. Okay, dia berbeza sikit dengan DC shunt ni, tapi senang saja, gambar rajah dia hampir sama saja. Macam series ni, bentuk data series yang kita belajar tu, series, parallel. Ni DC shunt ni dia macam parallel. Okay, series motor ni, DC motor ni dia series, cuma dia guna series field dekat atas, kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, asalkan dia bentuk series. Bentuk series. Lepas tu dia ada maca DC supply jugalah, sebab kita gunakan DC motor. Okay, yang permanent magnet DC ni, kita ada resistor, ada shunt, ada field, inductor, kita ada magnet, dan kita ada DC motor. Ni rotor dia, ni armature. Okay, kita masuk pada compound DC motor. Dia ada dua field, satu armature, satu supply force, source dia. Field dia parallel dengan armature field dia parallel bentuknya. Compound dengan shunt, dia nak ingat senang ni, compound dengan shunt dia parallel. Lepas tu permanent magnet dengan series DC, dia series. Tapi kena ingat jugalah simbol dia ni, yang permanent magnet ni dia ada resistor, lepas tu dia ada field, inductor. Okay, application untuk DC motor ni kita terangkan satu persatu lah. Okay, kita mula daripada shunt DC motor. Okay, shunt dia punya karakteristik dia, pergerakan dia constant, similar je, sama je. Lepas tu permulaan starting torque dia tak terlalu tinggi, sederhana. Kelajuan dia memang sama je, maintain. Macam contohlah kipas, kita ada 3 kelajuan kan, 1, 2, 3. Kalau kita buat nombor 1, maknanya kelajuan 1 dia tahan je, constant je. Kalau kita nak laju sikit, nombor 2. Kalau kita nak laju lagi, nombor 3. Macam tu lah shunt. Shunt ni motor dia memang hari-hari kita nampak lah. Shunt ni memang dah sebahagian lah daripada hidup kita, application dia. Contoh blower, fans, centrifugal and reciprocating pump, lattice machine, machine tool, drilling machine, milling machine, macam handrail tu pun pakai shunt juga. Kereta control pun shunt juga. Benda-benda yang kecil-kecil lah kat rumah kita, kipas apa semua tu, kita menggunakan shunt sebab dunia kelajuan itu sama. Okay, series DC motor. Okay, starting dia punya torque ni memang tinggi lah awal-awal dia. Kelajuan dia memang pelbagai lah. Kita boleh laju, kita boleh cepatkan, kita boleh adjust untuk kelajuan dia lah. Tapi dalam keadaan
tiada load ataupun no load, dia sangat berbahaya. Okay, application dia yang pertama dalam crane, hoist, elevator, trolley, conveyor, electric lokomotif. Ini banyak dalam industri lah. Industri macam kat dalam site, shopping mall, kilang, banyak menggunakan series DC motor. Okay, kalau kumulatif compound, dia pun mempunyai starting torque yang tinggi dalam permulaan, tetapi dia tak sama macam series. Kalau kumulatif compound ni, bila dia dalam keadaan tiada load ataupun no load, dia conditionnya tak bahaya, boleh digunakan. Kalau series, tiada load, tiada beban, tak perlu digunakan. Okay, apa benda yang menggunakan kumulatif compound ni? Application dia ialah rolling mill, punches, shear, heavy planer dan elevator. Benda ni tak terlalu berbahaya kalau nak gunakan dengan series yang ni. Okay, kalau differential compound, speed dia, kelajuan dia, untuk karakteristik lah, kelajuan dia bila load meningkat, speed dia pun meningkat. Tapi dia application ni memang tak sesuai untuk apa-apa application. Tak ada orang lagi lah yang gunakan different compound ni sebagai application harian ataupun kilang lah. Okay, perbandingan di antara DC motor dan AC motor. Okay, yang pertama, nature of input current. Main current untuk AC motor, kalau kita pun dah tahu pun dia AC, makna current dia mesti gunakan AC. AC ni alternating current, makna DC tak boleh hidupkan dia. Sama juga dengan DC. DC ni direct current, input ni mesti direct current, tak boleh gunakan AC untuk hidupkan DC. Kalau dah gunakan DC, DC. Kalau gunakan AC, AC. Okay, commutation process. Action in AC. Okay, macam ni tadi, AC untuk AC, DC diciptakan untuk DC. Itulah proses dia. Okay, supply phase. Okay, AC motor ni kita boleh gunakan single phase ataupun 3 phase, yang dekat rumah kita guna ataupun kilang. AC motor ni dia untuk kegunaan industrial lah, industri. Okay, berbanding dengan DC motor ni, dia boleh menggunakan only single phase. Okay, number of terminal. Dalam open AC mesti ada 3 terminal kan. Terminal. Okay, red, yellow, blue. Live, neutral dengan satu lagi live, neutral dan ground. Earthing. Itu dia punya terminal 3 pin. Senang, 3 pin orang panggil 3 pin. Okay, kalau DC motor ni, dia menggunakan 2 terminal, input terminal positif dan negatif saja. Macam bateri ada positif, ada negatif. Macam tu lah. Macam handrail yang kita guna tu, kita cas bateri, lepas tu bateri dah penuh, kita gunakan handrail, gunakan DC, positif negatif je. Okay, carbon brush. Okay, carbon brush tadi saya dah terangkan. Carbon brush, ni carbon brush, petak ni carbon brush. Ni carbon brush, ni pun ada carbon brush, yang petak ni pun carbon brush. Okay, carbon brush ni dekat AC tak ada, yang ada cuma dekat DC motor saja.
Senang je nak buat perbandingan antara AC dengan DC ni. Application dia sesuai untuk industri besar dan kegunaan yang besar-besar sajalah. Application untuk AC ni. Dan nama pun gunakan 3 pin. DC motor ni pula dia untuk kegunaan kecil, small, sederhana dan domestic application. Macam kehidupan seharian kita lah. Kita guna kipas, kita gunakan drill, mesin tool. Itu kegunaan untuk harian lah. Starting dia. AC ni dia takkan hidupkan sendiri kalau tiada external starting equipment. Macam switch, kita cabut switch, kita pasang balik switch kan. Lepas tu pakai button on, mungkin dia pakai button start, stop. Itulah kegunaan dia, start atau stop. Dia gunakan dalam PLC lah, AC motor ni. Kalau DC motor ni self starting, tekan switch tu berjalan, Kadang-kadang kalau kita tak tekan switch, terus ambil 2 terbina, cucuk dekat DC motor, terus bergerak. Dia berbanding dengan AC ni sebenarnya lagi bahaya lah, sebab benda dia besar kan berbanding dengan DC ni. Position of armature. Armature untuk motor AC motor, dia tak bergerak, tapi magnetic field dia rotates, berpusing. Kalau DC pula, armature dia bergerak, tapi magnetic field dia tak bergerak. Ingat tu je, armature untuk DC bergerak, untuk AC motor tak bergerak. Tu dia, lawan dia, senang je. Untuk maintenance cost, dan nama pun AC motor ni kan besar, mungkin komponen ni ada spare part. Kita takkan tukar motor tu sebiji lah. Mungkin contoh dia punya armature rosak ke, coil winding dia rosak ke kan, mungkin dia tukar tu je lah. Maintenance untuk benda part yang mana yang rosak. Berbanding dengan DC motor, dia punya part tu kalau rosak kena tukar sebiji. Macam handrail, motor untuk handrail dah rosak, harga handrail 300. Kalau kita repair benda tu pun 300. Baik beli baru kan 300. Berbanding dengan AC motor ni, AC motor dia ada spare part untuk bahagian-bahagian mana yang rosak, berbanding dengan DC motor. AC motor ni lebih murah berbanding dengan DC motor. Kalau penjagaan untuk maintenance dia, DC motor memang tinggi. Kalau maintenance untuk AC motor ni tak tinggi juga lah, tapi tak terlalu tinggi. Application yang kita selalu guna kat rumah ni, kita guna DC motor lah. Saya rasa habis tajuk untuk DC motor, type of DC motor dan application untuk DC motor. Diharapkan dengan penerangan ni sedikit sebanyak dapat membantulah pelajar-pelajar untuk memahami tentang DC motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.